Bukan penerangan gadis jelita, putri gunung Leda yang diberi nama. Syahdan tersebutlah sebuah kisah zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ketika itu Sultan Mahmud Shah sedang dilanda gundah dan rawan kerana tiada permaisuri seindah harapan. Maka sampailah kabar tentang si putri Gunung Leda yang indahnya tak terjangkau di akal. Siapa yang berani menolak titahku ini? Beta ingin beristrikan cahaya rembulan. Wahai pengamat, lalu Hamdua, pengamat dan satu rombongan membawa sebagai hadiah dan emas temparan. Mereka pun mula mendaki gunung 7 waktu awal, mereka rimba dan Sungai Perawan dengan membawa pinangan si Sultan Melaka. Maka sampailah mereka di satu lepas sunyi dan sepi, disambut oleh seorang nenek si bengkok tiba. Wahai pemuda ramah berseri, apa hajatmu datang kemari? Gunung Ledang penuh misteri, hanya yang gagah dapat jumpa puteri. Wahai nenek, hamba ini utusan raja membawa pinangan dari istana Melaka, ingin menyunting Tuan Putri yang mulia sebagai permaisuri negara tercinta. Kata Hang Tuah dengan sopannya, namun hatinya berulang duka. Bukan semudah itu kalian ingin menyunting bunga kayangan. Tuan Putri berkenan berkahwin dengan Sultan. Sekiranya baginda berjaya memenuhi 7 syarat ikat ini. Ingatkan, syarat pertama jambatan emas, darilah gunung ke kota yang luas. Syarat kedua perak yang kemas, menjulang kasih di awan lemas. Syarat ketiga 7 tulang nyamuk, hati yang halus dikawin seelok. Syarat keempat hamba ditunjuk, tulang disusun tiada bercolok. Tidak cukup dengan itu, 7 tempayan air mata anak darah, 7 tempayan air pinang muda, dan yang paling penting semangkuk darah anak sultan. Maka mereka pun kembali ke istana dengan hati yang rendah buana. Berkembanglah sultan mendengar 7 syarat ikat itu. Akhirnya sultan pun membatalkan hajatnya untuk mengahwini putri Gunung Ledang. Sidang hadirinya dikasihi sekalian. Dengan itu tamatlah hikayat sang putri Gunung Ledang. Pengajarannya, kita hendaklah sedar bahawasanya kuasa dan harta tidak mampu dibeli dengan kasih dan sayang. Kita seharusnya sedar dan sentiasa bersyukuri dengan apa yang ada tanpa ada sikap tamak dan haluba, kerana hanya cinta yang ikhlas kepadanya akan kekal abadi. Jika ini hakikatnya, aku serahkan jiwa dan ragaku, menanti walau sengsara. Jika ini ketentuannya, jika ini hakikatnya, aku serahkan jiwa dan raga. Jika ini ketentuannya,
kasih. Baiklah jemputan dan budiman, kita berikan tepukan penghargaan dari Muhammad Afiq Zakwan Muhammad Syukri. Amboi, pelbagai cara istimewa dibawakan oleh beliau. Seperti tuan-tuan dan puan-puan, itu tadi peserta pertama. Baiklah, untuk makluman seluruh tetamu yang hadir, kata orang tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita terus mempersilakan peserta yang kedua, boleh kiranya kalau dapat kita berkenal-kenalan dahulu dengan juri yang menghakimi pertandingan kita pada hari ini. Untuk makluman, Ketua Juri diperkenalkan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Salma Jana Nur Muhammad. Kita beri tepukan untuk Profesor Madya Dr. Salma. Beliau merupakan pensyarah pakar dalam bidang kesusastraan Melayu tradisional, filologi dan manuskrip Melayu, memang tepat orangnya. Kita juga ada Tuan Haji Ishak Hamzah. Ini siapa tak kenal, Profesor Ejang di Universiti Putra Malaysia dan juga merupakan Presiden Pertubuhan Penulis Kuala Lumpur. Tepukan untuk Tuan Haji Ishak Hamzah. Dan kita berikan tepukan penghargaan kepada Puan Ramlah Abdul Rashid, guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Unggu Hussein Semenyih. Terima kasih diucapkan kepada para juri. Baiklah, seterusnya kita teruskan pertandingan dengan mempersilakan peserta kedua dari SMKA Haji Muhammad Yassin Muar Johor. Aduhai, dari selatan dipersilakan adik Nur Erina binti Rahim dengan Hikayat Abdullah. Dipersilakan. Tapi sebelum itu kepada jemputan yang hadir, sekurang-kurangnya apabila membaca hikayat membawa kita untuk menelusuri akal budi kita ataupun jati diri orang Melayu. Pelbagai kisah, pelbagai cerita dibawakan yang menarik untuk kita hayati. Paling utama, usaha untuk memperkasakan bahasa dan sastra dapat dilaksanakan melalui penghayatan dengan membaca hikayat-hikayat lama. Dan untuk itu, kita persilakan peserta kedua kita, Nur Erina binti Ramli. Dipersilakan. Seorang lelaki duduk di bawah cahaya pelita penuh surat. Tangannya menulis tanpa henti. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dihormati, tetapi untuk menyelamatkan bangsanya. Lelaki itu ialah Abdullah bin Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Erina binti Rahim, nama diberi pelajar tingkatan 5 dari SMK Agama Haji Muhammad Yassin. Terimalah Hina Abdullah, suara yang tak terkubur. Munshi Abdullah, seorang penulis, pemikir, pejuang yang tak bersenjata, namun penanya bisa mengguncang dunia. Abdullah tidak lahir di istana. Beliau dibesarkan dalam keluarga biasa. Namun jiwanya sangat luar biasa. Sejak kecil, Abdullah mencintai ilmu. Belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Tamil. Dan kemudian beliau mula menulis. Tulisan beliau bukan tentang kisah dongeng raja dan pari-pari semata, tetapi tentang realiti kehidupan yang sangat memeritkan. Di Singapura, beliau melihat rakyat dipaksa bekerja tanpa belas. Keringat mereka dicurah untuk orang atasan, sedangkan mereka sendiri hidup melarat. Mengapa bangsaku diam? Tulisnya. Mengapa mereka rela menjadi hamba di tanah sendiri? Sambungnya.
menjaga. Beliau melihat anak-anak Melayu takut akan buku, mengelak daripada ilmu. Tetapi anak-anak Melayu itu lebih reka dengan hiburan dan keseronokan duniawi. Abdullah kecewa kerana baginya bangsa yang menolak ilmu ialah bangsa yang menolak masa hadapan mereka sendiri. Beliau pernah berkata, ilmu umpama pelita, tanpa ilmu gelaplah hidup bangsa. Abdullah bin Abdul Qadir tidak takut berkata benar. Beliau menulis tentang raja yang tidak peduli, pembesar yang menyalahguna kuasa, dan rakyat yang hanya tahu membisu. Tulisan beliau menusuk kalbu. Ada yang memuji, tapi lebih ramai yang membenci. Namun, Abdullah bin Abdul Qadir tidak pernah gentar kerana baginya lebih baik dimusuhi kerana berkata benar daripada dipuji dalam kebodohan. Dan akhirnya, Abdullah bin Abdul Qadir berlayar ke Mekah, ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa, ingin mencari damai dalam gelora jiwa. Namun, takdir Tuhan mendahului segalanya. Di Jeddah, tubuhnya rebah, dan di sana Abdullah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun hadirin dan hadirat sekalian, walau jasad Abdullah terkubur di tanah asing, suaranya tidak pernah mati. Ia hidup dalam helaian hikayat Abdullah. Ia bergetar dalam jiwa mereka yang berani mencari kebenaran. Dan hari ini, berdirinya saya di sini bukan sekadar untuk bercerita, tetapi untuk menyambung suaranya. Abdullah bin Abdul Qadir bukan sekadar seorang penulis. Beliau ialah bapa sastera Melayu moden, orang pertama yang mengeluarkan sastera keluar dari istana, orang pertama yang membawa sastera masuk ke dunia rakyat jelata. Beliau meninggalkan kisah-kisah raja dan menggantikannya dengan suara marhan, dengan kebenaran, dengan keberanian. Abdullah, engkaulah penulis yang membela rakyat. Engkaulah suara yang menegur bangsawan. Engkaulah cahaya yang menyinari gelita zaman. Dan kami anak-anak merdeka tidak akan biarkan suaramu lenyap. Selagi pena masih mampu menulis, selagi lidah masih mampu berkata, selagi nadi perjuangan masih mampu berdeni, suaramu akan terus hidup. Ya, suara Abdullah bin Abdul Qadir akan terus hidup kerana dialah bapa sastera Melayu moden. Sekian, terima kasih. Begitu bersemangat sekali Nur Erina Rahim ya, pelajar dari SMK Haji Muhammad Yassin Muar Johor. Baiklah seterusnya tuan-tuan dan puan-puan budiman, pelbagai lagi cara yang unik yang bakal dipersembahkan oleh peserta pertandingan pada hari ini. Untuk itu kita persilakan pula peserta ketiga dari SMK Sarjana Utama Sungai Buloh, Selangor. Dipersilakan adik Nordin bin Hazmi. Persilakan. Amboi, tampaknya ramai peminat adik Nordin ya. Dipersilakan.
Hikayat Hang Tuah. Burung camar terbang tinggi hinggap di pohon dahan kelapa. Salam kenal Nurdin bin Hazmi. Marilah kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada peneraju majlis yang dihormati, barisan hakim yang sentiasa menjunjung, guru-guru, rakan-rakan perjuangan, serta hadirin sekalian. Kisah kehebatan Hang Tuah telah termasyhur dalam kisahnya bertarung dengan Hang Jebat. Kali ini saya ingin berkongsi satu kisah tentang kepahlawanannya. Daripada kisah Hang Tuah diutus ke negeri Siam. Suatu hari Sultan Melaka bertitah, "Wahai bendahara, akan sekarang hendak kita mengutus ke benua Siam, membeli gajah daripada Raja Siam, 4 ekor jantan, 2 ekor betina. Siapa baik kita suruhkan." Terus bendahara menyembah, katanya, "Ampun tuanku, jikalau lain daripada Laksmana Hang Tuah adalah lambat pergi datang." Laksmana Hang Tuah menyiapkan segala persiapan. Surat dikarang, tanda persahabatan. Surat diarak, menjunjung perintah sultan. Hang Tuah pahlawan Melayu ternama, bijak laksana, gagah perkasa, dagang ke Siam, kisah rencana, menjalin damai, titahnya raja. Setelah menempuh gelora dan badai, Laksmana menemui dengan Oya Bagilang untuk bertemu dengan Raja Siam yang bernama Rajau. Terdapat 2 cara apabila berhadapan dengan Raja Siam. Yang pertama, hendaklah Peserta ketiga. seorang diri. Yang kedua, apabila berhadapan dengan Raja Siam, hendaklah merangkak sambil menyembah. Merangkak. Getus hati Laksmana memikirkan alasan dan terus berkata, "Adapun hamba ini segala Melayu yang melihat perahu. Adapun perahu itu jika tidak berkemudi, nescaya tidak betullah jalan haluannya. Maka ampun tuanku, hamba tidak boleh merangkak sambil menyembah kerana ada penyakit pada tubuh hamba ini." Titah baginda, biarlah ia berjalan seperti adat Raja Melayu yang berkeris itu. Kebijaksanaan Laksmana Hang Tuah telah menyelamatkan martabat maruah bangsa. Semasa di Siam, Raja Siam telah diancam oleh 7 orang pendekar Jepun. Dengan sombong dan bongkaknya dia berkata, "Hai Melayu, berapa puluh orang itu? Jikalau seorang dua, bukan lawan putih." Menyerang kepahlawan Laksmana Hang Tuah, pantang sekali dicabar. Pendekar Jepun itu berkata, "Hai Melayu, turunlah engkau. Jika tiada turun, ku naiki balai rok, ku pancung kepalamu." Laksmana Hang Tuah dengan segera melompat dan memarang kerana pendekar Jepun itu memarang dengan kedua belah tangannya. Terus diparang. Pop! Terputus terjatuh telinga pendekar Jepun itu. Ramai orang bersorak gembira kerana melihat pendekar Jepun itu hampir kalah. Tetapi
pendekar Jepun itu tetap bersemangat berlawan apabila ternampak Rajau diancam. Laksmana Hang Tuah dengan pantas bertindak, berlari, menangkis dan diparang. Maka matilah pendekar Jepun itu. Melihat keadaan itu, Baginda berkata, "Syabas Laksmana kerana membunuh durhaka itu." Oh, dengan kematian rakannya, pendekar Jepun yang bertujuh itu terlalu marah dan menjerit. Cus, tidak berbudi orang Melayu ini, hanya tunjuk keberaniannya kepadaku. Terus diparang segala hulu palang di hadapannya. Gempar suasana di Balairu. Laksmana Hang Tuah tanpa berkata-kata dan segera diparang. Maka matilah 5 pendekar Jepun itu. Yang tinggal lagi 2 melarikan diri kerana ketakutan. Setelah selesai segala urusan Laksmana Hang Tuah di negeri Siam, tibalah masa untuk Hang Tuah pulang ke negeri Melaka. Begitulah sebuah kisah kehebatan daripada seorang Laksmana Melayu diutus ke negeri Siam. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Adik Nordin bin Hasmi untuk persembahan cerita beliau. Sementara tadi hanya jauh hari yang mengenal Manikam, dan pastinya juri pertandingan yang lebih mengenali siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juaranya nanti. Baiklah, seterusnya kita persilakan peserta keempat, Cinta Sofia binti Mahafiz dari SMK Pandan Indah Ampang, Selangor. Dipersilakan. Aduhai Pak Pandir. Pandai, pandai, wahai Pak Pandir. Anak dipijak, dagang di dinding. Kucing dibunuh, tikus dibelek. Harta habis, badan tergadai. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat warga Dewan yang saya hormati. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah hikayat agung yang berjudul Aduhai Pak Pandir. Asap berkepul, terangnya cuaca, pasang wanita, malam terjaga. Air mendidih menjadi punca. Mula cerita Pak Pandir sekeluarga. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil dan sunyi, tinggallah sepasang suami isteri yang bernama Pak Pandir dan Mak Adik. Kehidupan mereka serba kekurangan, ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pak Pandir orangnya baik pekerti, namun fikirannya lurus. Apa yang disuruh diturut bulat-bulat, tanpa soal, tanpa timbang. Pada suatu pagi, Mak Adik keluar ke hutan untuk mencari herba yang boleh dijadikan ubat untuk anaknya. Sebelum berangkat, Mak Adik berpesan kepada suaminya untuk memandikan anak mereka. Pak Pandir mengiyakan arahan Mak Adik. Tanpa membuang masa, Pak Pandir menjerang air di dalam sebuah periuk tembaga besar. Dengan air yang mendidih dan diiringi dengan penuh
Warisan Kedah, Mak Andih menyuruh Pak Pandir membalut jasad anak mereka dengan tikar untuk dikuburkan. Pak Pandir pergilah membawa mayat anaknya ke perkuburan. Malangnya, di pertengahan jalan, jasad anaknya tercicir dari balutan. Tetapi Pak Pandir tidak menyedari akan hal itu. Apabila tiba di perkuburan, Pak Pandir hanya menanam tikar kosong sahaja. Tiba-tiba, sewaktu dia berjalan pulang, Pak Pandir bertemu dengan mayat anaknya yang tercicir tadi. Dilihatnya, jasad itu serupa benar dengan anaknya. Maka Pak Pandir berlari pulang untuk memberitahu hal itu kepada Mak Andih. Namun, kemarahan Mak Andih semakin membara terhadap Pak Pandir. Akhirnya, Pak Pandir menyesal atas segala kejahilannya. Kisah Pak Pandir menjaga anak, panasnya air sungguh menyiksa. Nasihat isteri semua ditolak, anaknya pergi tiada bernyawa. Rakan-rakan, beginilah kisah tentang seorang Pak Pandir. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Pengajaran melalui hikayat ini ialah yang pertama, janganlah kita melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir panjang. Yang kedua, kasih sayang perlu dibimbing oleh kebijaksanaan. Jika tidak, buruk padanya. Semoga hikayat ini memberi pengajaran dan motivasi buat kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan Tuan Adik Cinta Sofia Mahfiz saya dengan tajuk cerita beliau sebentar tadi. Aduhai Pak Pandir. Serta tuan-tuan dan puan-puan, Pak Pandir mengingatkan kita zaman kita kecil-kecil dahulu ya. Wah, istimewa sekali. Inilah istimewanya karya Agung Melayu ya. Banyak cerita-cerita istimewa dapat dijadikan sebagai teladan buat semua, khususnya kepada anak-anak muda. Baiklah seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan budiman, kita tampilkan peserta kelima, Ahmad Fazil Mustafa bin Ibnu Zaman dari SMK Tengku Mahkota dari Muara. Dipersilakan Ahmad Fazil Mustafa dengan hikayat Hang Tuah. Dipersilakan. Hang Tuah melangkah bumi bergegar, silatnya menyusup, jiwanya bersinar. Adat disanjung, maruah dijaga, pantang mundur, pantang durhaka. Sumpahnya hidup bukan sekadar janji, takkan Melayu hilang di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati barisan kehakiman yang hadir lagi bijaksana, barisan warga pendidik yang dikasihi, dan seterusnya hadirin budiman sekalian. Dengan kisah pusaka bangsa yang tertulis dalam tinta emas sejarah, hikayat Hang Tuah, wira bangsa, lambang setia dan cerminan jiwa Melayu sejati. Suatu ketika di kampung Sungai Duyung, lahirlah seorang bayi lelaki, anak Hang Mahmud dan Dang Meduadi, diberi nama Tuah. Sejak kecil lagi, Hang Tuah menunjukkan kebijaksanaan
kebijaksanaannya yang luar biasa. Belajar membaca, menulis dan bersilat sebelum budak lain seusianya. Bersama 4 sahabat sejatinya, Hang Jebak dan Berani, Hang Kasturi yang tenang, Hang Leki yang tangkas, Hang Lekyu yang setia. Bersama-sama mereka menuntut ilmu dengan sama haru. Seorang pendekar tua yang tinggal di hujung hutan dalam diam, tapi ilmu penuh di dada. Bertahun-tahun mereka berlatih lamanya, siang dan malam tak pernah mengenal lelah. Hang tua menjadi yang terukur. Suatu ketika di belakang belakang datang serontak mengganas di belakang belakang. Hang tua dan sahabatnya membelah bangsa. Dengan keberadaan yang ada, mereka berjaya menghalau penjahat tersebut. Sultan berkenan, lalu perintahkan Hang tua untuk datang ke istana di tempat yang mulia. Siapa kamu muda ini? Tita Sultan. Budi pekertinya tinggi, tutur katanya beradab, ilmunya penuh, jasanya nyata. Lalu diangkatlah Hang tua menjadi ulu galang di istana. Lama-kelamaan baginda menurunkan pangkat Laksmana, diutus ke Majapahit untuk memperoleh putera Rana Emas sebagai lambang kedaulatan, ke Pahang, ke Pasai, bahkan hingga ke Pulau dan Kedah. Di medan perang, Hang tua bagaikan harga limpah, bersilat baba yang tiada bertuan, menghunus Kristaming Sari, pusaka yang dirampas dari pendekar Majapahit. Satu tikaman sahaja, musuhmu berbagaikan pendarut. Namun, bukan kekuatan yang menjadikan Tuhan agung, tetapi akalnya, sopan santunnya dan setianya yang tidak berbelah bagi. Namun, tidaklah kecewa datang ke Amir Fina membawa ke istana. Hang tua telah dituduh mengkhianati Sultan tanpa bicara, tanpa soal, sulukan buka, lalu meninggalkan bulu Hang tua. Dunia seakan berhenti bagi bendahara. Hanya yang disuruh bunuh adalah wihara negara. Dengan akal dan budinya, bendahara telah menyembunyikan Hang tua. Kononnya telah dihukum, tetapi masih hidup. Terkala Hang Jebat mengetahui nasib ke sahabatnya yang tunggu di Fina, bangkitlah api amarah di dadanya. Selama 7 hari 7 malam, mengamuklah dia di istana. Hang Jebat menentang Sultan, membunuh semua hulu balang di istana. Namun, Jebat bukannya kejam, bukannya gila kuasa, tetapi ia berjuang demi sahabat yang setia. Akhirnya, bendahara menghadap Sultan. Ampun tuanku, ada tuanku ingin Jebat dikalahkan, hanya tuah sendirilah lawannya. Lalu Sultan memintakan Hang tua untuk kembali ke istana. Satu titah yang menggoncangkan jiwa. Hang tua tunduk mencubungi. Patih jujung titah milik tuanku. Lalu bertemulah dua sahabat di medan balai. Mereka bertarung dengan air mata di jiwa. Keras bertemu keras, luka bertemu luka. Cara yang benar dalam pertemuan ini, mana yang kalah adalah nilai persahabatan yang sejati. Akhirnya, Bebalah juga diperlukan tua. Bernafas dan katanya, aku durhaka bukan kerana benci, tapi kerana setia pada kebenaran dan keadilan. Akhirnya, Hang tua terus setia kepada Melaka, membela Melaka, mengukuhkan kekuatan, menjunjung kita. Namun, hatinya luka, jiwanya sepi, kerana sahabat sejati telah pergi. Maka itulah Hang tua, berbangsa pahlawan Melayu Agung, namanya takkan hilang di telan zaman. Hadirin sekalian, hikayat Hang tua ini bukan sekadar kisah, tetapi mengingatkan kita bahawa taat tanpa bijaksana, setia tanpa adil, boleh menumpahkan darah yang tidak sepatutnya mengalir ke bumi. Wahai anak bangsaku, tegakkan kebenaran, junjunglah keadilan, dan jangan sekali-sekali
membiarkan fitnah menghancurkan nilai persahabatan dan setia kepada negara. Moga ibrah daripada kesalahan Tuhan ini menjadi panduan kehidupan sepanjang zaman. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Adik Ahmad Fazil Mustafar bin Ibnu Zaman. Hari ini ya Datuk dan semua tetamu yang hadir, hikayat ataupun karya Agung Melayu bergema ya di Dewan bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025. Sama-sama kita hayati. Baiklah, seterusnya kita akan persilakan peserta ke-6 Nur Naili Yasmin binti Muhammad Rafi dari SMK Sarjana Utama Sungai Buloh. Dipersilakan adik Nur Naili Yasmin dengan Raden Puspa Kencana. Dipersilakan. Cubaan saya sibuk berdagang di tanah Melayu, duduk berehat seraya siulan. Marilah kita dengarkan bersama, inilah kisah Ken Tambuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada barisan hakim dan sidang hadirin sekalian. Saya Nur Naili Yasmin binti Muhammad Rafi membawa tuan-tuan merentasi zaman silam sebuah cerita agung daripada sastra Panci. Tersebutlah kisah di tanah Jawa zaman dahulu kala bernama Cempaka Jajar. Tanah itu diperintah oleh seorang raja bergelar Sanata. Baginda merupakan seorang raja yang perkasa, luas jajahan takluknya dan mempunyai banyak hulu balang penjaga negeri. Di negeri itu terdapat sebuah kota batu yang dibina khas bagi menempatkan tawanan-tawanan dari negeri yang dikalahkan. Antara semua tawanan itu terdapat seorang puteri yang tidak diketahui asal negerinya. Namun kecantikannya sangat luar biasa. Umpama bunga sedang mekar, diberi nama Ken Tambuhan. Sanata pula mempunyai putra tunggal bergelar Raden Inu Kertapati. Suatu hari, Raden Inu yang gagah lagi tampan pergi berburu bersama pengikutnya di sebuah taman tidak jauh dari tempat tinggalnya Ken Tambuhan. Tiba-tiba kelihatan seekor burung seringgit berwarna hijau berkilauan. Dan sebutan Raden Inu mengenang, tetapi burung tidak jatuh. Sebaliknya, burung itu terbang masuk ke halaman istana Ken Tambuhan. Pintu kubah yang dijaga ketat terpaksa dibuka gara-gara ingin mencari burung seringgit itu. Kelihatan burung itu sedang bertegek di sisi putri rupawan Ken Tambuhan. Raden Inu begitu terpesona melihat kecantikan Ken Tambuhan. Detik pandang pertama antara mereka menggedang dua-dua. Walaupun sudah cuba ditepis oleh Ken Tambuhan sendiri kerana sedar dirinya hanya seorang tawanan. Namun kuasa cinta mengatasi segalanya. Lalu berlangsunglah perkahwinan antara keduanya. Cinta yang pada mulanya begitu indah, kini dilanda badai yang menguji. Berita perkahwinan Raden itu sampai ke pengetahuan Sanata dan Permaisuri.
dan Abu. Baginda mencari jalan untuk melunaskan dendamnya terhadap menantu yang tidak disukainya itu. Permaisuri memerintahkan orang suruhan bernama Paribaya untuk membawa Ken Tambuhan masuk ke hutan untuk dibunuh. Ken Tambuhan sempat meminta kepada Paribaya satu permintaan sebelum nyawanya ditarik. Biarlah jasadnya dibaringkan di atas rakit dan dihanyut dengan bunga-bungaan, lalu dihanyutkan ke dalam sungai. Sementara itu, setelah penyeruan Raden itu tidak mendatangkan hasil, Baginda pergi berehat di tepi sungai. Tiba-tiba, kelihatan rakit yang dipenuhi bunga-bungaan meluruh ke arahnya. Lalu, Baginda menguat bunga-bunga tersebut. Alangkah terkejutnya Raden Inu melihat jasad Ken Tambuhan terbaring kaku. Siapakah yang menganiaya Adinda sampai hati orang itu berbuat demikian? Raden Inu yang terlalu hibah tidak sanggup hidup seorang diri, lalu menghunus keris dan menikam dadanya sendiri. Maka mangkat mandi angkara dendam permaisuri. Berita kemangkatan Raden itu sampai ke pengetahuan Sang Nata. Merata pingsanlah pasangan suami isteri itu. Permaisuri menampar dadanya sendiri. Sesalnya tidak berpenghujung. Sang Nata menjatuhkan hukuman terhadap permaisuri atas tindakan gilanya. 1000 penyesalan tidak berguna lagi. Namun, setelah Sang Nata bermohon kepada Dewa dan dengan bantuan bunga Gandapura dan bunga Wijaya, maka hiduplah kembali Raden Inu dan Ken Tambuhan. Begitulah kisah yang mengajar kita bahawa kuasa cinta yang suci mengatasi segala cabaran. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada adik Nurlaini Yasmin binti Muhammad Rafi dari SMK Sarjana Utama Sungai Buloh. Dan seterusnya dari Sungai Buloh kita beralih ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Canggang, Banting, Selangor. Kita persilakan peserta ketujuh yang bakal persembahkan cerita dengan tajuk Pembinangan Puteri Gunung Ledang. Dipersilakan adik Nurwardina Damia binti Mazli. Persilakan. Kisah tentang seorang parasnya indah tidak terkira hingga terkubur Sultan dan kisah pembinaan Puteri Gunung Ledang. Begitulah cerita saya pada hari ini. Istana Melaka pada hari ini seliputi dengan suasana yang sejuk. Pada hari ini sebuah cerita tentang seorang puteri parasnya indah tidak terkira hingga terpukul Sultan dan Menteri. Cerita pembinangan Puteri Gunung Ledang. Begitulah cerita saya pada hari ini. Istana Melaka pada hari ini diselimuti dengan suasana yang sejuk. Pada hari ini, Permaisuri Melaka dalam pangkat
Kelana. Malahan, Raja Ahmad berduka cita. Tidak lama kemudian, pembantu istana datang menghadap dan mencadangkan supaya baginda berkahwin lagi. Baginda juga dikabarkan tentang putri Gunung Ledang yang terlalu cantik para Silvana. Baginda pun bersetuju lalu menitahkan supaya Laksamana Hangua, Tun Mamat, Sang Setia dan beberapa malam lain pergi ke Gunung Ledang untuk meminang di Gunung Ledang. Pagi-pagi lagi, rombongan peminangan telah mendaki Gunung Ledang. Setelah beberapa hari perjalanan, Laksamana Hangua yang telah berusia itu telah penat. Rombongan mencaratkan supaya Laksamana Hangua berehat saja dengan ditemani Sang Setia. Manakala Tun Mamat dan petualang lain pergi ke Gunung Ledang. Perjalanan Tun Mamat dan petualang ke puncak Gunung Ledang semakin besar. Mereka dipaksa berdepan dengan berbagai rintangan dan cabaran. Mereka dipaksa berdepan dengan pokok-pokok besar dan akar rotan berat. Mereka juga terpaksa menghambur angin-angin kencang dan udara sejuk. Tiba-tiba, Mamat dan petualangnya merasai keraguan dengan keadaan tadi sekeliling. Pokok-pokok besar atau akar-akar rotan di pesisir tidak lagi kelihatan. Sebaliknya, muncul pokok-pokok bunga yang berbagai rupa dan warna. Caranya juga rasa rintangan yang terbawa. Keadaan semakin aneh apabila mereka terdengar suara merdu dan syair dan gurau. Suara tersebut kedengaran dari dalam besar. Jangan takut, dielakkan saja benda tersebut. Di dalam hutan, banyak duganya. Kita berdoa saja supaya kita dijauhkan daripada sembarang gangguan. Perjalanan mereka kemudian diselubungi kabut tebal. Tidak lama kemudian, kabut tebal beransur-ansur hilang dan kelihatanlah sebuah balai. Rombongan tersebut disapa oleh seorang nenek tua. Hampalah nenek kebayan. Apakah hasrat Tuan Hamba datang kemari? Tun Mamat pun menyatakan tujuan mereka datang ke sana, iaitu untuk menyampaikan hasrat Sultan Mahmud Shah untuk memperisterikan Puteri Gunung Ledang. Nenek kebayan tersebut lalu berkata, Gunung Ledang ada 7 puncak. Tuan Puteri bertakar di puncak ke-7. Tun Mamat dan kepala memandang ke arah puncak gunung. Mereka tergamam. Nenek kebayan mula berpantun dengan suara yang merdu. Di hadapan Naligai Bukit, kumpul-kumpul di negara ada suatu bola beritu. Nama puteri di situlah sana. Tun Mamat pun mengucapkan terima kasih kepada nenek kebayan dan terus berlalu pergi. Mereka meneruskan perjalanan dan akhirnya sampai di hadapan pokok Kirogan. Mereka disapa oleh seorang perempuan dengan paparan yang tidak berkira. Betalah Puteri Gunung Ledang. Apakah hasrat Tuan Hamba ingin berjumpa dengan beta? Tun Mamat pun menyampaikan hasrat Sultan Mahmud Shah. Beta menerima pinangan baginda, tetapi dengan sebarang syarat. Rombongan tersebut pulanglah ke istana. Setiba di istana, Tun Mamat segera mengangkat sumpah dan menggunakan syarat yang dikeluarkan oleh Tuan Puteri. Ia merupakan satu jabatan emas daripada Melaka ke Gunung Ledang, 7 bulan haji nama, 7 bulan haji iman, 7 tempayan air mata anak darah, 7 tempayan air inam muda dan 1 mata darah anak raja. Tanpa melewatkan masa, Sultan Mahmud Shah perintahkan derajat menyediakan semua barangan yang diminta oleh Tuan Puteri. Surat Tun Mamat dan Sang Setia sibuk menyediakan barangan yang diminta. Raja Ahmad muncul bersama-sama dalamnya. Tun Mamat dan Sang Setia saling berpandangan. Bagaimana hendak mendapatkan darah Raja Ahmad? Mereka pun kembali menghadap Sultan Mahmud Shah.
Terima kasih diucapkan kepada Nurwandina Damia. Salam kasih sayang juga untuk Nurwandina Damia. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya tinggal 3 saja lagi peserta. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan mempersilakan peserta ke-8 dari SMK Sarjana Utama Sungai Buloh. Dipersilakan Nurul Fatini Suhaimi dengan ceritanya bertajuk Hikayat Hang Tuah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan hakim yang budiman, guru-guru yang saya muliakan, serta rakan-rakan perjuangan yang saya kasihi. Saya mempunyai nama yang indah, Nurul Fatini binti Suhaimi. Berdirinya saya di sini bukan membawa cerita biasa, tetapi membawa hikayat warisan bangsa. Hikayat Hang Tuah, naskah agung penuh arti tentang setia, benar, arwah dan reti berbakti. Pucuk kau derma batu, tumbuh subur pokok nila. Biar hilang kasih yang satu, pantang Melayu hilang di dunia. Berdirinya saya di sini diceritakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat 5 sahabat gagah perkasa. Nama diberi Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekir. Bersatu dalam janji setia, pantang mundur walau nyawa jadi taruhan. Namun, dalam kalangan mereka terdapat satu nama terulung, Hang Tuah, pulubalang yang bijaksana, tangkas bersilat, petah berkata, menjadi sayangan Sultan Melaka. Namun, langit tidak selalunya cerah, kejayaan tidak lari daripada ujian. Hasad dengki menusuk ke dalam istana. Hang Tuah difitnah durhaka, dituduh berzina. Tanpa usul periksa, baginda menjadi murka. Bunuh dia, sah baginda, tanpa siasat, tanpa belanja. Namun, bendahara yang arif menyimpan Tuah diam-diam kerana dia tahu kebenaran takkan selamanya tersembunyi. Tak hati Hang Jebat apabila dikabarkan bahawa Hang Tuah telah dibunuh oleh Sultan Melaka. Air mata tumpah, amarah membara. Cis, aku akan menuntut bela atas kematian Bang Tuah. Raja adil, raja dijunjung, raja zalim, raja disangkah. Maka Jebat pun mengamuk. Istana menjadi gegak gempita. Hang Jebat menggunakan keris Tamisari membunuh sesiapa saja yang menentangnya. Keris Tamisari pun terbunuh. Darah mula menyimpah. Raja kehilangan tahta, rakyat berpaling buta. Namun segalanya sudah pun terlambat. Akhirnya Sultan menyesali atas perbuatan baginda. Hang Tuah dipanggil keluar dari persembunyian. Baginda berkata, Tuah, hanya engkau yang mampu hentikan Jebat si durhaka. Namun, sanggupkah seorang sahabat membunuh sahabat sendiri? Sembah Hang Tuah, ampun tuanku, titah tuanku pati junjung, walaupun terpaksa menentang saudara sendiri. Maka berlakulah pertarungan agung antara dua hulubalang, dua sahabat, dua jiwa yang bercanggah niat. Hang Tuah setia meminta, Hang Jebat benar yang lantang bersuara. 7 hari, 7 malam mereka bertikam. Akhirnya Jebat rebah, gugur di tangan Tuah yang setia. Begitulah tamatnya riwayat Hang Jebat di tangan sahabatnya sendiri. Wahai rakan-rakan sekalian, dari hikayat agung ini kita belajar bahawa
setia itu mulia. Namun, kebenaran jangan sesekali dikorbankan. Bunga rampai hari wangi, disulam kasih benang sutera. Jika benar membekal diri, berani tegak demi negara. Dalam sejarah, tuah dan jebat berbeza jalan. Namun kebenaran jangan sekali dikorbankan. Namun, kedua-duanya mengajarkan kita tentang keberanian dan kesetiaan. Sebagai generasi pewaris, biarlah kita bijak menimbang antara dua demi kebenaran. Marilah kita menjadi insan yang tidak hanya setia memutar, tetapi juga berani bersuara demi kebenaran. Kerana dalam dunia hari ini, bukan sekadar keris yang menentukan wira, tetapi akal, hati dan jiwa yang mulia. Sekian, terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih diucapkan kepada adik Nurul Fatini binti Suhaimi dari SMK Saljana Utama bersama-sama dalam cerita Hikayat Hang Tuah. Baiklah, seterusnya daripada Hikayat Hang Tuah barangkali ada dalam kalangan penonton ataupun tetamu yang hadir pada hari ini ingin mengetahui bagaimana pula dengan cerita Limpur Lara. Untuk itu dipersilakan adik Nurul Ain Fatinah binti Asni dari MRSM Alo Gajah Melaka. Dipersilakan. Cantik berseri bunga mentari, maka indah di pagi hari. Nurul Ain Fatinah nama diberi menyampaikan hikayat Tumpahan Masuri. Salam apresiasi buat pengacara Madis, para juri yang arif lagi bijaksana, para pendengar masa sepeka dengan tetawa-tanya, serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Badan. Hadirin yang dihormati, izinkan saya buat tuan dan puan menurut sebuah kisah hadir dari bumi Langkawi. Kisah seorang wanita suci yang difitnah lalu dibunuh. Inilah kisah Masuri Sumbahan Darah Putih. Kisah ini bermula dengan gadis yang berasal dari sebuah keluarga pendatang dari Syam. Gadis itu bernama Masuri. Masuri disenangi seluruh penduduk sekeliling. Bukan sahaja kerana wajahnya cantik rupawan, tetapi juga kerana sikapnya yang lemah, lembut, sopan, santun. Masuri telah dikawinkan dengan pahlawan tempatannya, Tuan Darus. Hidup Masuri sangat bahagia kerana dia mempunyai suami yang mencintai dirinya sepenuh hati. Tetapi bahagia itu hanya sementara. Pada terpaksa pergi ke medan perang dan meninggalkan Masuri seorang diri. Kata, Dina tak sanggup biarkan Kanda pergi. Tapi Dina tahu yang Kanda pergi untuk melindungi Langkawi. Jadi, berjanjilah dengan Dina dan Kanda akan pulang dengan selamat. Berjanjilah Kanda, berjanjilah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Masuri masih setia menunggu kepulangan suami tercinta. Selama permendian suaminya, Masuri telah tinggal di rumah kedua ibu bapanya. Di rumah tersebut terdapat seorang lelaki yang sedang menuntut ilmu perdagangan dengan ayah Masuri. Lelaki itu bernama Dirama. Dirama adalah lelaki yang sangat tampan. Dia dinasari seluruh anak gadis Langkawi, terutamanya Wan Mohara, anak kita kampung. Dirama dengan tampan dengan mandiriku dan cinta berkali-kali. Tapi apabila Wan Mohara melihat akrabah antara Masuri dan Dirama, dia jatuh ke dalam api kegelapan cemburu buta. Lalu dia menabur fitnah ke atas Masuri. Mama tak punya berani dengan Dirama. Dirama tak punya. Kenapa? Aku ada idea yang bernas. Bergabung. Tahukah kamu semua, Masuri telah melakukan curang. Selanjutnya itu tersebar. Masuri pun telah ditangkap dan diikat di sebuah pohon. Tak memakai atas hidup selama berhari-hari.
tempayan rakyat untuk membunuh saja dirinya. Telah mendengar perkara itu, ketua kampung pun telah menyediakan lembing dan menusuk pada Suri. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Mas Suri pun telah menjatuhkan sumpahan ke atas Langkawi. Aku rela matiku jika aku benar bersalah. Tapi jika aku difitnah, aku harapkan darahku mengalir di bumi Langkawi. Dan aku bersumpah, Langkawi tidak akan aman. Ibarat padang, jarak padang terukur sampai tonjol keturunan. Sebilai mata darah menjadi mula mengalir keluar daripada tubuh Mas Suri. Menunjukkan Mas Suri tidak bersalah. Dan rakyat tidak membunuh orang yang suci. Semenjak hari itu, tanaman di Langkawi mati. Musuh dari siap semakin parah. Rakyat mula menderita. Tunduk Langkawi mula menyesal atas kemenangan mereka ke atas Mas Suri. Tetapi Nazim telah menjadi gugur. Wahai hadirin yang dikasihi sekalian, menurut kisah ini kita dapat lihat bahawa wanita boleh benar malang menakkan dalam hidup seseorang. Selain itu, kita dapat juga lihat penyiksaan rakyat ke atas Mas Suri. Tetapi persis kata bicara, sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tiada guna. Sebelum akhir cerita saya pada hari ini, izinkan saya menjelaskan semua saja daripada Zurina Hasan bertajuk Mas Suri. Kata orang, kita pernah hidup. Dia hanya khayalan orang. Kata orang, Mas Suri pernah hidup. Tapi bahasa pencerita punya lebih hidup dari kehidupannya. Sastra mewarnai tanah air. Mas Suri, karena tanpa Mas Suri, Langkawi takkan sebegini berarti. Mas Suri membesarkan tanah, membesarkan Langkawi. Sastra membesarkan tanah air. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah istimewanya peserta-peserta yang menyertai pertandingan pada hari ini. Mereka menghantar klip videonya melalui ataupun secara dalam talian, dinilai, dan pada hari ini mereka ditampilkan di pentas utama ini untuk 10 peserta akhir. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan budiman, sebelum kita terus mempersilakan peserta terakhir pada hari ini, untuk makluman selepas ini kita akan terus kepada penyampaian hadiah ya untuk ulasan buku. Kita mohon bersedia kepada semua yang hadir untuk penyampaian hadiah selepas ini. Baiklah, untuk itu kita persilakan peserta terakhir untuk pertandingan bercerita karya Agung Melayu. Kita beri tepukan penghargaan untuk adik Sarah Nafisa binti Zaini dari SMP Saujana Utama Sungai Buloh dengan ceritanya Putri Gunung Leda. Persilakan. Saya, Sarah Nafisa binti Zaini, menyoroti karya Agung Putri Gunung Leda. Cinta yang tidak tertahu, diadaptasi daripada hikayat Melayu lama. Alkisah pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang putri yang luar biasa cantiknya. Tinggi gunung, beri pegatinya, halus bahasanya. Dialah Putri Gunung Leda, bersemayam megah di puncak Gunung Leda, ditemani dayang-dayang dalam suasana citra alam buana. Juga sebuah gunung yang mistik dan penuh keindahan. Kecantikan Putri Gunung Leda menjadi sebutan seluruh alam. Digambarkan Putri Gunung Leda mempunyai wajah yang sangat jernih,
wajah yang berseri-seri, bagaikan bulan purnama. Matanya pula bersinar-sinar, memikat dan memancarkan daya tarikan luar biasa. Kulitnya pula dikatakan halus, putih bersih. Manakala rambut hitam mengurai, panjang dan harum, menambahkan lagi daya tarikan luar biasa. Namanya tersebar ke seluruh negeri, hinggalah sampai ke telinga sultan yang berkuasa, yaitu Sultan Mahmud, daripada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang gilang gemilang. Baginda yang banyak isteri dan telah tua ingin menjadikan putri Gunung Ledang sebagai seorang permaisuri. Maka dihantarlah satu utusan, bukan calon-calon orang, tetapi Laksamana Hang Tuah. Dengan penuh adab dan hormat, Laksamana Hang Tuah memanjat gunung, menempuh cabaran dan bertemu dengan penjaga. Hinggalah sampai ke sinasana kaki sang putri. Namun, putri tidak menolak dengan kasar, tetapi dengan syarat. Bukan satu, bukan dua, tetapi 7 syarat yang mustahil untuk dilaksanakan. Jika benar Sultan ingin, maka ini perkataan. Jabatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang, jabatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang. 7 tulang hatimu, 7 tulang hatimu, 7 tempayan air mata anak darah, 7 tempayan air pinang muda, dan yang terakhir, darah anak raja. Hang Tuah terdiam. Syarat yang terlalu pelik, terlalu kejam, dan yang terakhir, darah anak raja sendiri. Maka Hang Tuah kembali ke belah kedutaan Melaka untuk menyampaikan permintaan sang putri. Sultan Melaka murka, kecewa, tetapi masih memenuhkannya. Sehinggalah rakyat dan pembesar membantah. Akhirnya, putri Belinda tetap tidak menjadi siapa, karena dia bukan wanita biasa. Dia adalah lambang maruah dan kebijaksanaan. Kisah bukan sekadar tentang seorang putri, tapi batas dalam percintaan, kebijaksanaan dalam menolak, dan harga maruah diri. Bukan kerana sombong dan angkuh, tapi kerana maruah yang teguh. Cinta sejati bukan dikara, hanya yang jujur mampu menempuh. Puteri gunung jadi tamu megah, bukan sekadar wajah yang indah. Hatimu luhur, akalmu cerah, jadilah jenda sang bersejarah. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan Tuan Sarah Nafisah binti Zaini dari SMK Sarjana Utama, Sungai Buloh. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan budiman, alahai usai 10 peserta untuk pertandingan bercerita karya Agung Melayu, anjuran Yayasan Karyawan pada hari ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, pastinya banyak perkara yang ingin dikongsikan oleh ketua juri kita. Untuk itu, majlis pada hari ini dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berusaha Dr. Salman Chan Nur Muhammad, ketua juri kita pada hari ini, untuk tampil ke pentas untuk penerangan penjurian. Dengan hormatnya dipersilakan. Tapi sebelum itu, kepada tuan-tuan dan puan-puan budiman, Yayasan Karyawan telah menganjurkan 2 pertandingan, iaitu ulasan buku dan juga pertandingan bercerita. Dan pelbagai hadiah istimewa ditawarkan untuk pemenang-pemenang pertandingan ini, dengan hasrat untuk memberikan galakan agar masyarakat sentiasa dapat memupuk rasa megah, rasa kasih, rasa sayang pada karya-karya Agung Melayu, ya.
Dan untuk makluman jemputan Budiman juga, hari ini bukan saja kita tampilkan 10 peserta dan juga kita ingin memberikan penghargaan ya kepada juri yang telah menghakimi pertandingan pada hari ini. Untuk itu dengan penuh ta'zim dipersilakan Yang Berusaha Dr. Bersama Dia Salman Chan Nur Muhammad, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Aziz Rahman, pengerusi lembaga ahli lembaga Yayasan Karyawan Yang Berusaha Dr. Rosfa dan panel juri dan peserta pada hari ini. Secara kesimpulannya, pertandingan bercerita kali ini menyaksikan penyertaan yang amat memberangsangkan dari para peserta yang menunjukkan semangat dan usaha yang tinggi dalam memartabatkan seni bercerita melalui karya agung Melayu. Tepuk tangan kepada peserta yang terlibat pada hari ini. Okay, saya sebagai ketua juri, wakil panel juri berasa amat bangga kerana setiap peserta berusaha menampilkan persembahan terbaik ya, yang secara tidak langsung mencerminkan kecintaan dan komitmen terhadap warisan keintelektualan dan pustaka bangsa kita. Dalam penilaian ini, saya ingin menegaskan beberapa aspek utama yang perlu diberi perhatian dan sudah diberi perhatian oleh peserta ya. Secara keseluruhannya, daripada aspek bahasa, penggunaan bahasa yang kemas dan tepat adalah faktor utama dalam menyampaikan cerita. Ada peserta yang mampu menggunakan bahasa yang indah dan berkesan dan mampu menyentuh hati juri. Tahniah kepada para peserta. Namun, dalam masa yang sama, ada juga yang perlu diperbaiki untuk masa depan, terutamanya dari segi struktur ayat dan pilihan kata dan agar lebih mantap dan menyampaikan mesej lebih berkesan dan seterusnya secara persembahan. Dari aspek visual memang mendapat pujian daripada para juri ya, penggunaan ekspresi muka, gerak tubuh dan intonasi sesuai dengan yang memperkukuhkan lagi cerita yang disampaikan. Dan daripada aspek kreativiti, tahniah kepada para peserta telah menarik perhatian penonton. Ada dalam kalangan peserta yang sudah menunjukkan keberanian dan kebolehan mengolah cerita dengan pendekatan yang berlainan dan inovatif. Bagaimanapun, masih banyak ruang untuk memperlihatkan idea yang lebih segar dan unik agar penceritaan lebih menonjol. Dalam masa yang sama, daripada aspek penyampaian, peserta mampu menyampaikan cerita dengan penuh empati, berkeyakinan dan berkesan dan mencipta hubungan yang erat ya dengan cerita yang disampaikan. Dari aspek penghayatan, tahniah kepada semua peserta kerana telah menampilkan penghayatan cerita yang sangat baik dan sangat memberangsangkan. Tahniah juga kepada guru-guru yang terlibat ya dalam memberi latihan kepada pelajar. Penghayatan tulus dan ikhlas mampu memperlihatkan keikhlasan dalam penceritaan dan menarik hati ya juri dan para pendengar pada hari ini. Dalam masa yang singkat ini, ya saya berharap ya sebenarnya semua peserta mempunyai potensi besar dalam bidang penceritaan dan menjadi tukang cerita bagi karya agung Melayu yang pada masa dahulu digelar sebagai pujangga istana. Jangan mudah berasa kurang yakin kerana kekurangan yang ada, namun sebenarnya itu adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Teruskan berlatih dan tingkatkan keyakinan diri dan beranikan diri berkarya dengan lebih berani lagi. Ingatlah, usaha dan kesungguhan pasti akan membuahkan hasil yang membanggakan. Akhir kata, semoga pertandingan ini menjadi satu medan yang mampu mencungkil dan memupuk bakat serta memperkukuh jati diri dalam memartabatkan warisan intelektual bangsa kita. Tahniah kepada semua peserta atas keberanian dan usaha saudara-saudari semua
Dan semoga terus maju dan berjaya dalam bidang seni bercerita sekaligus memberi inspirasi kepada generasi muda lain agar mencintai dan mendekati karya agung Melayu. Itu saja daripada saya, ulasan ringkas daripada pertandingan bercerita karya agung. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang bersama Dr. Salma Jan dan Muhammad, ketua juri ya untuk hari ini. Baiklah seterusnya tuan-tuan dan puan-puan budiman, tibalah kita ke saat yang dinanti-nantikan. Sebelum itu, sebelum kita memulakan acara penyampaian hadiah untuk pertandingan ulasan buku dengan penuh tazim dipersilakan Yang Berusaha Dr. Rosfa bin Hashim, Ketua Eksekutif Yayasan Karyawan, untuk mengiringi yang berbahagia Dato' Haji Aziz Rahman, Pengerusi Lembaga Amanah Yayasan Karyawan, ke pentas bagi menyempurnakan acara penyampaian hadiah. Yang penuh tazim yang dipersilakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan budiman, sebelum itu turut dipersilakan para juri untuk mengambil tempat di hadapan. Untuk makluman semua, bagi pertandingan menulis ulasan buku, kita berikan tepukan penghargaan kepada jurinya yang berbahagia Datin Dr. Sa'adah Jaafar dan juga Tuan Kusman Hussein. Kita berikan tepukan penghargaan kepada juri yang telah menghakimi pertandingan ini. Dan kita mulakan penyampaian hadiah untuk pemenang pertandingan ulasan buku. Penerima tempat sagu hati untuk makluman bakal menerima wang tunai bernilai RM200 senaskah buku Yayasan Karyawan dan sijil penyertaan digital. Untuk itu dipersilakan penerima sagu hati Nur Atika binti Halim Basha dengan ulasan untuk Tufan An-Nafis. Dipersilakan Nur Atika binti Halim Basha. Syabas natanya diucapkan buat Nur Atika binti Halim Basha menerima wang tunai bernilai RM200 senaskah buku Yayasan Karyawan. Aduhai, sungguh istimewa ya menerima buku Yayasan Karyawan dan juga sijil penyertaan digital. Kita berikan tepukan penghargaan untuk Nur Atika binti Halim Basha. Kami mohon kepada Nur Atika untuk kekal di pentas kerana kita ada sesi rakaman gambar selepas ini. Mohon Nur Atika untuk berdiri, kekal di pentas. Baiklah, siapakah penerima sagu hati berikutnya? Dipersilakan Nur Hisham Jasmine dengan hikayat Nakoda Muda. Dipersilakan Nur Hisham bin Jasmine. Nur Hisham akan menerima wang tunai bernilai RM200 senaskah buku Yayasan Karyawan dan juga sijil penyertaan digital. Tepukan untuk Nur Hisham bin Jasmine. Istimewa sekali ya, mereka membaca kemudian membuat ulasan, sesuatu yang sungguh istimewa. Syabas dan tahniah diucapkan, dimohon untuk menanti seketika Nur Hisham bin Jasmine untuk kita rakamkan gambar kenang-kenangan. Berikutnya dipersilakan Kamaria binti Aku Sama dengan hikayat Misal Melayu. Aduhai, Puan Kamaria, mantan Ketua Pusat Dokumentasi Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka, menerima wang tunai bernilai RM200 senaskah buku Yayasan Karyawan dan sijil penyertaan digital. Syabas dan tahniah diucapkan. Istimewa sekali ya buku daripada Yayasan Karyawan. Wah, bukan calang-calang orangnya ya. Syabas dan tahniah Puan Kamaria Abu Sama. Mohon untuk menanti seketika. Berikutnya, kita persilakan penerima sagu hati berikutnya Muhammad Naufal bin Muhammad Rosli dengan ulasan hikayat Abdullah. Dipersilakan Muhammad Naufal. Tepukan untuk Muhammad Naufal. Alahai, kata orang ibu-ibu bulat-bulat, kalau nak tepuk biarlah kuat-kuat. Terima kasih. Silakan Muhammad Naufal. Menerima wang tunai RM200 senaskah buku Yayasan Karyawan juga sijil penyertaan digital. Dan kita umumkan penerima sagu hati berikutnya. Wah, menarik sekali untuk ulasan Serat Centini. Dipersilakan Nur Syahira binti Ahmad Nawawi.
Dipersilakan Nur Syairah menerima wang tunai nilai RM200 senaskah buku Yayasan Karyawan juga sijil penyertaan digital. Dipersilakan. Nur Syairah Ahmad Nawawi. Pertandingan menulis ulasan buku karya Agung Melayu ya. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia dan apa yang penting mereka perlu menyorot dan mengetengahkan keistimewaan, kekuatan dan keunikan karya yang diulas. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan penyampaian untuk penerima tempat ketiga yang bakal berpulang wang tunai bernilai RM1,000. Kemudian sijil penyertaan digital ya. Dipersilakan Nur Elina Farihin binti Rizwan Hafiz Bud dengan syair Ken Tambunan. Dipersilakan. Hadiah Nur Elina Farihin. Syair Ken Tambunan menarik sekali. Tambuhan ya, syair Ken Tambuhan. Syabas dan tahniah diucapkan. Wang tunai bernilai RM1,000 dan juga sijil penyertaan. Syabas nyatanya. Mohon untuk menanti seketika Nur Elina. Berikutnya kita umumkan penerima tempat kedua atau Naib Johan. Wah, hikayat ulasannya juga sungguh istimewa. Hikayat Hang Tuah. Untuk itu dipersilakan Naib Johan Abdul Hanan bin Abdul Rahman. Silakan Abdul Hanan menerima wang tunai bernilai RM2,000. Wah, wah, wah. Sijil penyertaan digital. Hikayat Hang Tuah itulah ulasan bukunya. Nampaknya hari ini ya, Abdul Hanan berikan senyuman yang paling manis ya. Dan kita umumkan Johan bagi pertandingan ulasan buku karya Agung Melayu. Tuan Muhammad Fuzal bin Muhammad Nur dengan ulasan hikayat Abdullah. Untuk makluman, Tuan Muhammad Fuzal Muhammad Nur bakal menerima wang tunai bernilai RM3,000 dan sijil pernyataan syabas dan tahniah diucapkan Tuan Muhammad Fuzal. Pasti istimewa ulasan hikayat Abdullahnya kerana syarat-syarat penyertaannya perlu menyatakan gaya yang sendiri ataupun fakta ataupun ilmu pengetahuan yang istimewa yang dapat ditonjolkan melalui ulasan karyanya. Hebat sekali semua peserta yang menyertai pertandingan ini ya. Kita berikan sekali tepukan penghargaan kepada Tuan Muhammad Fuzal bin Muhammad Nur dan dipersilakan semua pemenang untuk merakamkan gambar kenang-kenangan bersama-sama dengan yang berbahagia Dato' Haji Aziz Rahman, Pengerusi Lembaga Amanah Yayasan Karyawan juga yang berusaha Dr. Rosman bin Hashim. Dipersilakan untuk tampil ke hadapan. Silakan semua. Mungkinkah senyuman yang paling istimewa. Inilah dia orang-orang hebat ya, yang membaca karya kemudian diulas dengan cara yang paling kreatif untuk berikan persembahan terbaik bagi penghasilan ulasan buku karya Agung Melayu. Jangan lupa kita senyuman yang paling manis untuk semua. Inilah dia pemenangnya. Semoga barangkali ada lagi pertandingan-pertandingan istimewa yang akan dianjurkan oleh Yayasan Karyawan. Terima kasih kepada Yayasan Karyawan memartabatkan karya Agung Melayu. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua pemenang. Mohon silakan. Terima kasih diucapkan kepada semua pemenang. Mohon untuk yang berbahagia Datuk kekal di pentas bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Rosman untuk kekal di pentas. Syabas dan tahniah diucapkan. Tuan-tuan, puan-puan budiman, tibalah kita ke saat yang dinanti-nantikan. Kita akan teruskan penyampaian hadiah untuk pertandingan bercerita karya Agung Melayu yang menawarkan hadiah yang lumayan dan istimewa ya. Kita umumkan untuk penerima saku hati. Dipersilakan Nurwatina Damia binti Masni dari SMK Bukit Canggang ya, Banting Selangor. Dipersilakan menerima saku hati, menerima wang tunai bernilai RM150, kemudian sijil penyertaan digital ya dan buku karya Agung.
dan tahniah diucapkan. Tepukan untuk penerima sanggup tadi Nurwardina Damia. Inilah istimewanya peserta-peserta kita yang perlu menghafal ceritanya. Hebat sekali. Mohon adik Nurwardina Damia untuk kekal di pentas kerana kita ada sesi rakaman gambar kenang-kenangan selepas ini. Mohon untuk menanti seketika. Berikutnya kita umumkan penerima sanggup berikutnya juga penerima wang tunai bernilai RM150 sejak penyertaan digital dan buku karya agung. Dipersilakan Nur Erina binti Rahim dari SMKE Haji Muhammad Yasin Muar Johor. Wah, hebatnya dari Johor, dari selatan, negeri selatan tanah air. Dipersilakan adik Nur Erina binti Rahim untuk ke pentas menerima hadiah istimewa dari Yayasan Karyawan. Wang tunai bernilai RM150 sejak penyertaan dan buku karya agung. Jika seniman yang paling manis ya Nur Erina. Begitu bersemangat Nur Erina pada hari ini. Mohon untuk Nur Erina kekal di pentas. Dan berikutnya diumumkan penerima sanggupati berikutnya Nurul Ain Fatirah binti Asni dari MRSM Alun Gajah, Melaka. Silakan Nurul Ain untuk ke pentas menerima hadiah istimewa hari ini ya. Inilah dia anak-anak muda yang memupuk budaya membaca karya agung Melayu ya. Syabas dan tahniah diucapkan. Mungkin kasihan yang paling manis Nurul Ain Fatina. Baiklah, seterusnya dipersilakan penerima sanggupati berikutnya Nurul Fatini binti Suhaimi dari SMK Sarjana Utama Sungai Buloh, Selangor. Silakan Nurul Fatini Suhaimi untuk menerima hadiah istimewa. Setiap peserta punya keistimewaannya sendiri ya. Semuanya hebat-hebat belaka. Namun apakah daya juri hanya perlu memilih 3 tempat sahaja. Dan ini penerima sanggupati semuanya hebat-hebat. Syabas dan tahniah diucapkan. Ini wang tunai bernilai RM150 sejak penyertaan kita dan juga karya agung. Seterusnya dipersilakan penerima sanggupati berikutnya Muhammad Afiq Zakwan bin Muhammad Syukri dari SMK Shah Bandaraya Kelang, Selangor. Silakan Muhammad Afiq Zakwan. Muhammad Afiq Zakwan bakal menerima wang tunai bernilai RM150 sejak penyertaan digital dan juga buku istimewa dari Yayasan Karyawan. Silakan Muhammad Afiq, begitu bersemangat ya dengan lantunan suaranya. Pelbagai genre lagu dibawakan sebentar tadi dengan syair gurindamnya. Syabas dan tahniah Muhammad Afiq Zakwan. Mohon untuk Muhammad Afiq menanti seketika. Penerima sanggupati berikutnya kita berikan tumpukan penghargaan kepada Sarah Nafisa binti Zaini juga dari SMK Sarjana Utama Sungai Buloh, Selangor. Sarah Nafisa begitu bersemangat hari ini mengenakan busananya. Inilah dia ketelitian peserta-peserta yang menyertai pertandingan pada hari ini. Pelbagai keistimewaan dibawakan oleh mereka. Yang istimewanya karya-karya yang ditulis ya, yang oleh peserta kita ni, yang dibacakan oleh mereka semuanya karya hebat belaka. Baiklah, kita teruskan dengan mempersilakan penerima sanggupati berikutnya Nordin bin Hazmi dari SMK Sarjana Utama Sungai Buloh. Kampanye SMK Sarjana Utama mana kepada ramai pesertanya. Syabas juga kepada guru-gurunya yang menjadi pendorong untuk anak-anak muda membaca karya agung Melayu ya. Syabas dan tahniah diucapkan. Hari ini jangan lupa ukiran senyuman paling manis Nordin bin Hazmi. Penerima sanggupati menerima wang tunai bernilai RM150 ya. Kemudian buku karya agung dan sijil penyertaan digital. Berikutnya kita umumkan penerima tempat ketiga. Diumumkan Ahmad Fazil Mustafa bin Ibnu Zaman dari SMK Tengku Mahkota Muar Johor. Untuk makluman, pertandingan bercinta karya agung penerima tempat ketiga menerima wang tunai bernilai RM500 sejak penyertaan dan buku karya agung. Syabas dan tahniah diucapkan.
ucapkan hebat-hebat belakang anak muda kita ya. Ahmad Fazil Mustafa segak berbusana bertengkolok ya. Berikutnya tak sabar kita menunggu siapakah yang bakal membawa pulang wang tunai istimewa bernilai RM750. Untuk itu dipersilakan penerima tempat kedua, Cinta Sofia binti Mahathir dari SMK Bandar Indah, Abang Selangor. Silakan adik Cinta Sofia. Cinta Sofia menerima wang tunai bernilai RM750 sijil penyertaan dan buku karya agung. Sijil penyertaan digital ya. Silakan adik Cinta. Boleh naik tangga tengah, tepi pun tak apa ya. Silakan. Manis seorangnya. Anak-anak muda yang dilatih untuk mencintai karya agung. Syabas dan tahniah diucapkan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tibalah kita ke saat yang dinanti-nantikan. Siapakah Johannya? Untuk itu dipersilakan Nur Naili Yasmin Hadari, SMP Saudara Utama, Sungai Buloh, Selangor. Berpulang wang tunai bernilai RM1,000 sijil penyertaan digital dan buku karya agung Johan untuk pertandingan bercerita karya agung Melayu. Nur Naili Yasmin, SMK Sarjana Utama, Sungai Buloh, Selangor. Syabas dan tahniah diucapkan. Tahniah adik Nur Naili Yasmin. Istimewa sekali ceritanya. Dan tuan-tuan dan puan-puan budiman, 10 peserta telah pun berada di pentas. Dan dalam kalangan peserta-peserta pada hari ini, untuk makluman semua, klip video yang dihantar telah dinilai pada peringkat awal. Tetapi juga ada tanda suka paling banyak ataupun like terbanyak ya. Untuk itu, penerima klip video paling banyak tanda sukanya ataupun like-nya dipersilakan Nurul Fatini binti Suhaimi, SMP Sarjana Utama, Sungai Buloh. Wah, menerima wang tunai bernilai RM500. Wah. Karya agung bernilai RM200. Itu dia karya agungnya pula bernilai RM200. Aduh, istimewanya. Datuk terasa rugi pula tiada ya untuk kita-kita ini ya. Pertandingannya. Syabas dan tahniah diucapkan. Silakan semua pemenang untuk merakamkan gambar kenang-kenangan bersama-sama dengan berbahagia Dato' Haji A. Aziz Deraman, Pengerusi Lembaga Amanah Yayasan Karyawan, juga yang berusaha Dr. Rosman bin Hashim. Silakan semua pemenang untuk merakamkan gambar kenang-kenangan. Hebat ya, Yayasan Amanah ada klip video paling banyak tanda suka. Saya pun perhatikan cikgu. Saya Jangan lupa semua pemenang untuk merakamkan mungkinkan senyuman yang paling manis. Dan untuk maklumat semua pemenang selepas ini mohon untuk bertemu dengan urus setia di belakang pentas ya. Wah, ada hadiah istimewanya. Mohon kepada semua pemenang untuk bertemu dengan urus setia selepas ini di belakang pentas. Jangan lupa untuk menunjukkan karya agungnya untuk kita rakamkan gambar istimewa ini kepada rakan-rakan media yang hadir membuat liputan pada hari ini. Datuk, jangan lupa berikan senyuman paling manis Datuk untuk semua. Alhamdulillah, istimewa hari ini majlis kita ya. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang yang menyertai anjuran Yayasan Karyawan. Pertandingan bercerita juga pertandingan menulis ulasan buku karya agung Melayu ya. Syabas dan tahniah diucapkan. Sekali lagi tepukan penghargaan untuk semua pemenang. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dato' Haji A. Aziz Deraman, juga yang berusaha Dr. Rosman bin Hashim. Juga syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Terima kasih diucapkan. Ini sekarang bantu je Dan kepada semua pemenang, jangan lupa untuk mendapatkan hadiah istimewa bersama-sama dengan urus setia. Terima kasih diucapkan. Cikgu, saya pendidikan Islam. Terima kasih kepada Dato' A. Aziz Deraman, Pengerusi Lembaga Amanah Yayasan Karyawan, juga yang berusaha Dr. Rosman Hashim, Ketua Eksekutif Yayasan Karyawan. Cikgu, siap.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan berakhirnya penyampaian hadiah sebentar tadi, maka Masa tadi? tamatlah majlis kita pada hari ini, iaitu majlis penyampaian hadiah untuk pertandingan menulis ulasan buku dan juga pertandingan bercerita karya agung Melayu. Segala penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada Yayasan Karyawan, juga semua peserta pemenang yang menyertai. Terima kasih guys, terima kasih semua. Semoga dimudahkan urusan, semoga dimurahkan rezeki. Dan sebelum Kita jumpa tirai lagi. majlis ditutup, majlis Assalamualaikum pada hari ini, dengan penutup saya mempersilakan tetamu kenamaan para pemenang ya, juga ibu bapa